Guys, mungkin korang tahu Nabil dah berhijrah, tapi korang tak tahu macam mana dia boleh berhijrah. Jom kita mulakan. Hey bro, what's up guys? Welcome back to Nukilan NASA Studio. Yap, macam biasa, kita akan terus borak lagi pasal artis-artis yang ada dalam Malaysia ni. But minggu ni, kita nak borak pasal seorang insan seni. Dia ni seorang pengacara, pelawak, semualah. Dia ni memang multi-talented punya artis. Dia lain, and now dia dah berhijrah ke diri yang baru. So siapa dia? Nabil Ahmad. Kita nak share dengan korang macam mana kisah dia boleh berhijrah sampai ke tahap sekarang ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment, share video ni, and also hit up notification bell button untuk korang dapatkan segala informasi daripada Nukilan Asas selepas ini. So tak nak cakap banyak, jom kita mulakan. Pening kepala ada, fikir macam-macam benda, sakitnya di kepala, urat tekuk pun terasa. So pada yang tak kenal lagi, mari sini aku kenalkan. Nama ori dia Ahmad Nabil bin Ahmad, yang lahir pada 26 September 1983. And untuk tahun 2021 ni, umur dia 38 tahun, yang lahir dekat Mambau, Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. So dia anak ketiga daripada 7 orang adik-beradik. Kalau korang tak tahu, Nabil ni dia bukan daripada kalangan keluarga yang senang. Macam ayah dia kerja sebagai pemandu lori, and ibu dia bekerja sebagai guru tadika bahasa Inggeris. Dia cikgu tadika yang ajar subjek Inggeris lah. After SPM, Nabil dia kerja banyak. Yang paling famous kalau korang selalu dengar, dia sebagai dispatch, yang hantar surat, yang hantar barang kan. Dia main kawasan-kawasan sekitar Seremban. Tentu dia paling lama, kerja dispatch paling lama dalam around 5-6 tahun macam tu. And dalam lingkungan gaji dia RM600. So ada juga Nabil pernah kerja kat kedai nasi lemak. Lepas tu ada juga kerja dekat kilang, bengkel kayu, and macam-macam lagi. So antara paling famous, yang paling lama dia kerja dekat dia jadi dispatch. Itu untuk latar belakang diri dia. Tapi macam mana Nabil boleh masuk dalam dunia industri hiburan ni? Pada tahun 2008 dia dah join satu reality show untuk pelawak saja, yang diberi nama Raja Lawak Musim Kedua. Dia saing-saing dengan kumpulan Cham, yang ada Alung Cham dengan Azrul tu kan. So tutap Nabil jadi juara. And after daripada tu, dia menang kat tahun 2009 anugerah paling besar dalam hidup dia. Selain daripada Raja Lawak tu, dia dapat anugerah Bintang Popular Berita Harian, ABPH. Dia menang untuk time tu. Lepas tu after daripada tu, ada juga dia masuk Maharaja Lawak, Raja Lawak lagi apa pula, dia masuk Super Spontan, Maharaja Lawak Mega. Lepas tu banyak, dia jadi DJ lah, itulah inilah. Memang kalau ikutkan, Nabil dah lebih kurang dalam 10 tahun dekat dalam dunia industri hiburan. Memang banyak dia achieve semua benda. Dia pernah jadi pengacara, dia dah jadi radio, dia dah jadi pelawak, pelakon, semua dia dah tibai. Lupa satu benda, selain daripada Nabil dah menang apa bagai semua tu, and dia juga pernah jadi host untuk red carpet dalam salah satu award terbesar dekat dalam dunia, iaitu kalau tak silap tau, Oscar Award. So dia wakil untuk Asia lah, lebih kurang macam tu. And untuk tahun 2018 pula, Nabil menang untuk Asia Academy Creative Award sebagai pengacara hiburan, menerusi program Gegar Vaganza. So korang pun tahunya, Nabil ni pun dia dah berumah tangga dengan bekas pramugari, iaitu Zira Ayub. Pada tahun 2011 yang kahwin dekat ICT, yang memang grand, memang viral gila time tu. So Nabil pun dah dikurniakan dengan 3 orang puteri dalam keluarga dia. So setakat ni tak ada anak lelaki lagi lah. Belum ada rezeki lagi untuk Nabil timbang anak lelaki. So cukup untuk apa yang Nabil dah achieve. Kalau ikutkan memang banyak. Kalau nak cerita satu persatu memang banyak, takut orang nanti pening kepala. So itu pun aku dah kecilkan lagi, dah cukup ringkas dah tu. So kita terus start pergi dekat macam mana Nabil boleh berhijrah. Dulu korang tahu yang dia pergi haji kan. Lepas tu dia dapat gelaran haji balik Malaysia, orang macam tu lah. And then baru-baru ni pun dia viral, yang dia pergi tabligh 3 hari, dia keluar ikut 3 hari tu kan. Macam mana boleh jadi? Okey, jom kita mulakan. Kat tadi masa awal-awal tadi kata Nabil ni bukan anak orang senang kan. Okey, so one day ni kisah dia bermula macam ni. Macam mana dia boleh jam dekat industri tu? First waktu tu, kalau pernah dengar cerita ni lah, yang dia kata dia pergi semayang asar dekat salah satu surau ataupun masjid dekat Taman Tun, and dia berselisih dengan pakcik yang kata nak minta duit RM1 kan. Time tu Nabil nak buat isi minyak, nak balik daripada ke Puchong kalau tak silap aku. So dia bagi RM1, tak ada apa-apa masalah. Dia macam bagilah, tak nak rasa macam alah ni balik kang ni. Dia tak ada macam nak mengungkit. So once dia bagi, and half minyak lah dia dapat isi, and dia kena menolak. Yang tahu kan, mesti korang tahu cerita tu. So after daripada tu, dia terus sukses, dia terus dapat itu, dapat ini, and dia jadi juara untuk Raja Lawak apa semua tu. And sampailah dia pergi haji sendiri. Nabil punya haji ni memang special, memang orang kata high class punya, yang mana orang kadang haji sampai 40 hari, and Nabil hanya pergi haji 12 hari saja. Dia dapat tidur dekat hotel first class,
dekat apa wukuf dekat Arafah, dia duduk bawah kemah lah, memang selesa gila. Start pada tu dia terfikir macam Allah bagi dia macam-macam. So apa yang dia patut dibalas daripada situ. So bila korang pun tahu kan, Nabil memang job dia memang bersepah. Madah muka dia jadi pengacara, jadi DJ pun gaji pun besar juga. So since daripada Nabil balik pada haji, and yelah title haji tu confirm ada kalau kau dah pergi haji kan. So kawan-kawan artis pun ada juga panggil dia Haji Nabil, kawan-kawan artis dia lah. So yang betul-betul rasa macam dia nak cari agama dia, ada sekali one day ni yelah bila kita hidup dalam, bila diorang lah bukan aku, bila diorang duduk dalam industri hiburan ni, of course kita rasa seronok, famous apa bagai semua tu, kadang kita boleh lupa diri. And one day ni tiba-tiba Nabil tersedar dekat diri dia tersentak. And Nabil pun ada sebelum tu Nabil pun ada cerita kat yang sebelum-sebelum ni pun dia ada masalah rumah tangga. Masalah apa tu aku tak tahulah, tapi yang betul-betul jadi hal yang dia betul-betul nak berubah daripada one day ni, dia rasa macam aku betul-betul nak cari agama aku sendiri. And dia pun ada minta kebenaran dekat Zira, and Zira rasa macam tak boleh, dia rasa macam macam tak laki aku ni macam tak betul kan, tiba-tiba lah nak kena keluar itulah inilah. And maybe sebab diorang ni tak pernah berpisah ke apa kan. Sebab madah mana Nabil pergi, Zira ada. So Nabil pun ada juga jumpa kawan-kawan motor dia, and dia ada cakap yang dia nak pergi tablik lah apa bagai. And tak sangka juga yang kawan-kawan motor tu sebenarnya dah memang budak-budak tablik, geng-geng jemaah tablik. Dan memang dalam 3 hari tu memang Zira nampak perubahan Nabil after balik daripada 3 hari tu. Memang nampak perubahan Nabil dari segi percakapan, dari segi pakaian, layanan Nabil memang lain gila. So start daripada tu dia rasa nak berubah. And Nabil pun ada share juga sepanjang 3 hari dekat sana, rasa lain lah sebab dia tak pernah bangun qiyamulai, dia tak pernah rasa solat tahajud and tadarus Quran, semua benda tu lah. So yelah aktiviti tabligh kan. So dia pun ada cakap juga sepanjang 3 hari tu baru dia kenal Nabi siapa, pengorbanan Nabi macam mana. Dekat situ dia banyak knowledge daripada ustaz-ustaz dia tu lah. Of course lah kan, Nabil ni orang terkenal, and pihak media dapat tahu yang dia pergi tabligh. And orang ada juga media-media macam wartawan ni nak interview Nabil, and Nabil tolak sebab dia takut wujudnya perasaan riak ataupun macam orang kerja macam Nabil ni dia acah lebih, nak job lah tu. Dia takut ada timbul masalah macam tu lah. Ada juga niat untuk ajak rakan-rakan artis yang lain untuk join dia masuk dalam geng jemaah tabligh ni. Sebab ikutkan jemaah tabligh ni bukannya salah ke apa ke, betul je, tapi kalau betul-betul dah ready, why not join je lah. So apa yang kita boleh dapat daripada kisah Nabil ni, first is hidayah tu milik Allah. Kita bukan siapa-siapa yang tiba nak jadi macam kau tak boleh berubah, kau tak boleh jadi baik, kau tak boleh. Tak boleh. Kita bukan siapa-siapa. Kau Tuhan ke? Lebih macam itulah. So, hidayah tu milik Allah, and dia berhak untuk bagi dekat siapa-siapa sekalipun. Hatta engkau ni seorang pelacur ke, hatta engkau seorang gangster ke, kau seorang penjahat yang memang jahat, pendosa yang memang sangat-sangat pendosa, bila dah diberi hidayah, tak ada masalah. Hidayah tu akan sampai bila tiba waktu dia, and yang betul-betul orang nak berubah saja. Bukan aku kata orang yang tak berubah tak dapat hidayah, akan dapat. Dan daripada hidayah juga, of course daripada niat. Niat dia pun penting juga. Macam dalam hadis innamal a'malu binniyat, mengatakan setiap apa perbuatan yang kita nak buat berdasarkan daripada niat. Depends on daripada kau punya niat. Kalau kau rasa kau nak buat sesuatu benda tu, niat dah betul kan, dah betul, tapi bila dah seronok sikit kau terpesong sikit, itu dah salah niat. Kau kena reset balik niat kau untuk betulkan balik apa yang tak betul lah. So macam ambil daripada kisah Nabil, niat dia nak panggil kawan-kawan artis untuk join jemaah tabligh tu, itu dah okey dah. Dah berniat macam tu, Allah akan bantu, tak ada masalah pun. Yang ketiga yang boleh kita belajar daripada kisah Nabil ni is sedekah. Jangan takut sedekah. Banyak kali aku cakap, macam previous video untuk Ustaz Ibit Liu pun aku cakap sedekah kak. Sebab kita boleh ambil pengajaran paling besar is Nabil bagi waktu dia zaman susah dulu sampai sekarang dia boleh sukses. Bukan kita bagi tu untuk kita kaya, tak. Macam aku cakap, rezeki ni bukan daripada duit saja, dari segi kesihatan, keluarga kita bahagia, kita boleh buat macam-macam benda, kita boleh berjalan, kita boleh hidup lagi, itu pun salah satu rezeki. So jangan mengharapkan bila kita bagi duit dibalas dengan duit, jangan. So bagi kucing makan pun salah satu rezeki juga. So banyak benda yang kita boleh belajar. Yang aku dapat rangkumkan is ada 3 saja. Yang pertama is hidayah. Kalau rasa nak berubah betul-betul. Jangan rasa kita takut bila kita nak berubah nanti orang akan just macam kau ni acah baik, mesti acah-acah. Tak ada, jangan macam tu. Kita nak berubah depends pada diri kita, bukan diri orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua is niat. Kalau betulkan niat kita, insya-Allah Allah bantu jalan kita. So yang ketiga is sedekah. Jangan takut memberi, and jangan takut untuk kita bagi tu kita miskin. Jangan takut, okey? So itu sahaja untuk video kali ni. Simple je, just aku nak share macam mana kisah Nabil
dia punya penghijrahan lah. So untuk minggu depan aku akan buat pasal Niloufar pula. Kisah penghijrahan dia lagi banyak, lagi korang sakit kepala. So macam biasalah, rebutlah peluang sepanjang bulan Ramadan ni. Buatlah amal kebaikan sebanyak mana yang korang mampu, and ambillah moral-moral yang aku dah cerita tadi tu. And also tu je lah kot. So jumpa korang kat next video minggu depan pasal borak pasal artis. Kita cerita pasal Niloufar pula. And jangan lupa subscribe, like, comment, share video ni, and hit up notification bell button. Thank you so much. Jumpa korang. Assalamualaikum.